Okey, baik. Kita akan mulakan dengan saya nak discuss soalan free body diagram. So pada hari Isnin saya dah suruh buat tengok video dan buat soalan exercise free body diagram. Okey, jadi saya ada tengok jugalah awak punya hasil kerja dan adalah beberapa kesalahan mungkin sebab saya ada beberapa benda yang saya tak explain kot. Okey. So hari ni kita discuss lah soalan ada dalam exercise free body diagram tu. Okey. So untuk nak lukis free body diagram, first kali kita kena identify force yang ada untuk satu objek. Contoh nombor 1 ni. Okey, figure 1 shows a 0.5 kg block being pushed against a rough vertical wall by force F at an angle 40 degree with respect to the horizontal. The block is moving upward with a constant speed. Jadi kita kena tahu dia bergerak, dia bergerak ke atas. Okey, penting kita kena tahu dia punya pergerakan tu ke mana, sebab dia pentingnya sebab kita nak tentukan direction of friction tu ke mana. Okey, friction dia sentiasa oppose the direction of motion. Okey, so first kita akan identify dulu force-force yang ada. So yang pertama, bila objek ni ada mass, apapun yang benda ada mass mesti ada weight ke bawah. Kemudian ada surface, dia akan ada normal force. Okay, dan satu lagi dia kata rough vertical wall. So bila rough tu maksudnya dia ada friction. Jadi friction dia ke mana? Ke atas ke bawah? Kita tengok direction of motion dia ke atas. Jadi friction dia mesti friction dia ke bawah. Okey. Sir. Saya tak faham yang friction tu Bawah. Oh. Okay, friction ni dia mesti oppose direction of motion. Okay, so dia kata the block is moving upward. Jadi kita punya friction mesti ke bawah lah. Macam tu je. Contoh lain, kalau saya ada objek yang macam tu, okay, kalau kita tolak objek tu ke sana, okay, dan bergerak ke sana dan bagi tahu kat sini adalah rough surface, jadi dia mesti ada friction yang ke belakang. Okay, kalau pergerakan dia ke sana lah. Okay, macam tu je. Okay, so bila kita dah tentukan identify semua force yang ada, N, F, W dan F, ada 4 lah kat sini ada 4 force. So kita akan buat dia punya free body diagram. Okay, titik dulu tengah. Kemudian saya selalu akan mula dengan weight dulu. Sebab apa? Weight tu dia macam dia paling senang lah, dia sentiasa ke bawah. Okay, weight. Kemudian kita ada normal. Okay, kemudian kita ada friction. Okay, friction sama direction dengan weight, jadi kita boleh buat macam tu lah. Satu lagi friction. Dan kita ada F. So kalau kita nampak tengok F tu ke atas kan, sepatutnya macam tu. Tapi untuk free body diagram, arrow ni mesti semua keluar, dia tak boleh yang masuk. Jadi bila kita ada arrow yang masuk ke situ, kita akan letak dia kat belah sini. Macam tu. Okay. Jadi inilah dia punya free body diagram. Okay, boleh tak ada soalan tak untuk nombor 1 ni? Ada apa-apa yang tak faham ke? Sir, yang F besar tu kena lukis juga ke? Kena lah. F besar tu external force. Dia memang salah satu daripada F yang ada lah. Salah satu force yang perlu ada. Okay, free body diagram ni memang kita lukis semua force yang terlibat. Okay, kalau kita ada berapa jenis force tu, ada 5 jenis force.
Kalau kita nak ulang balik, satu kita ada weight, kita ada normal, kita ada friction, kita ada tension dan kita ada F, external force. So dalam mana-mana soalan kita identify force-force yang terlibat dan kita akan lukis semua force tu dalam free body diagram. Okay. Cuma yang inilah, yang F ni saya banyak nampak yang F ni awak buat macam ni, banyak yang buat contoh macam tu, weight normal, lepas tu F dia awak buat macam tu. Dia tak boleh macam ni lah. Okay. Sebab ni arrow dia masuk ke center, sepatutnya dia kena keluar. Jadi bila kita dapat benda yang macam ni, kita akan padam sini, kita akan letak dia kat sebelah situ. Okey. Boleh? Faham ke? Faham. Okey, nombor 2. Figure 2 shows a 30 kg box lying on a rough inclined plane is being pushed by a horizontal force F. Draw a free body diagram of force acting on the box. Okey, jadi apa force yang ada dalam ni? Okey. First sekali kita ada objek ada mass, mesti ada weight ke bawah. Kemudian dia ada surface. Okey, ada surface mesti ada normal. Kemudian dia kata dia ada rough inclined plane. Okey, so rough inclined plane maksudnya dia ada friction. Jadi friction dia ke mana? Ke atas ataupun ke bawah? Agak-agak awak rasa ke mana friction? Sebab kali ni dia kata lying saja. Lying ni maksudnya dia rest lah, tak bergerak. Okey. Ke atas. Atas. Ke atas. Sebab apa ke atas? Ke atas tu. Mana betul ke atas? Rough. Sebab objek tu terus. Sebab Objek tu ke bawah. Sebab objek tu kalau tak ada friction ni, dia akan jatuh ke bawah. Dan dia punya kecenderungan dia akan turun ke bawah lah. Tetapi disebabkan oleh friction ni lah yang menyebabkan dia tak jatuh ke bawah. Okey. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4 force. Jadi kita lukislah force tu. Okay, weight. Normal. Friction. Dan juga ingat force ni kali ni pun sama juga seperti kat sini. Tapi kita kena letak dia kat belah situ. Force. Okay. So untuk free body diagram, angle tak perlu tak perlu buat pun tak apa. Kalau buat pun tak ada masalah. Okay, tapi selalunya tak ada lah. Okay, tak payah letak angle. Okay. Nombor 3. Figure 3 shows two blocks A and B connected by a cord that passes over a frictionless pulley. Block A accelerate downward. Draw free body diagram of the forces acting on both blocks. Simple saja untuk ini. Kita ada dua objek A dan B, jadi kita perlu buat dua free body diagram. Okay, so first kali kita akan identify apa force yang ada. Okay, untuk A, dia ada apa? Apa force yang ada? Berat. Tension. Weight. tension. Weight and tension. Weight and tension. Weight, tension. Sama juga macam B. Tension dan juga weight. Okay, so kita berlukis lah. Dia punya free body diagram. Okay, satu lagi. Kita tengok. Dia accelerate downward. Okay, dia accelerate downward untuk A. Untuk B, dia naik ke atas lah. Okay. Apa penting A kita tahu direction of acceleration dia? Okay. Bila kita lukis. Okay, lagi-lagi benda yang ada dua sahaja force macam ni. So, penting untuk kita membezakan yang antara A dan B ni. Okay, contoh. Kita tak boleh lukis okay, kita tak boleh lukis sama kita tak lukis A macam ni, B pun macam tu. Tak boleh sebab magnitude dia berbeza. Okay, so untuk A ni dia jatuh ke bawah sebab apa? Sebab weight dia lebih besar daripada tension. Jadi
kita akan lukis, kalau kes yang macam ni, kita akan lukis width dia lebih panjang daripada tension. Okey, sama juga untuk B. Dia naik ke atas, jadi maksudnya tension dia lebih besar daripada width. Tension, width. Kurang macam tu lah. Okey, tension untuk kedua-dua ni sepatutnya sama panjang. Sebab apa? Sebab tension dia orang sama. Kenapa tension sama? Sebab tali yang menghubungkan E dan B adalah tali yang sama. Okey, jadi macam itulah dia punya free body diagram. Okey. Okey, untuk nombor 4. 3 connected blocks are pulled to the right on a horizontal frictionless table by a force F. Draw free body diagram of the forces acting on each of the block. Jadi, kita ada 3 blok. So, kita perlu buat 3 free body diagram. Okay, kita identify dulu apa force yang terlibat. Okay, untuk M1. Okay, sedanglah. Okay, apa benda yang semua mesti ada weight. Semua mesti ada weight. Kemudian ada surface, mesti semua ada normal. Okey, kemudian ada tension. Ada tali, mesti ada tension. Okay. M2 pun ada juga tension. Kat sini pun ada tension. Dan M1, M3 pun ada tension juga. Dan kat sini dia ada F dah. Okey, jadi kita dah identify semua force yang ada, jadi kita boleh lukis dah. Okey. Kali ni dia bagi tahu frictionless table. Jadi bila dia kata frictionless maksudnya tak ada friction. Okey, so kita buat dia punya free body diagram. Okey, sini N1, W1, T1, W2, N2, T2 dan juga T1. Dan yang last kali F, T2, N3, W3. Okay, so macam tu dia punya free body diagram. Ada soalan? Sir, saya nak tanya nombor 3 tu. Kan sekata yang atas soalan atas. Okay. Kan sekata anak panah tension untuk dua tu kan kena sama panjang. Yang weight tu memang kena satu buat pendek kau. Ya, weight tu sebab kita fikir ni lah. Okey, kenapa macam ni kan? Tension ni dia memang kena sama. Dah sama panjang, kena sama panjang. Lepas tu yang ni pula WA ni dengan WB ni, kenapa saya buat ni panjang ni pendek? Sebabkan direction dia ke bawah kan. Dia bergerak accelerate ke bawah. Jadi kenapa dia accelerate ke bawah? Disebabkan oleh bawah ni lagi besar lah nilai dia daripada yang atas. Tu sebab saya kena buat yang WA ni mesti lagi panjang daripada tension ni. Lepas tu untuk yang ni pula, okay, tension 2 ni memang panjang dia kena sama. Okey. Untuk yang B, dia naik ke atas. So bila dia naik ke atas, kenapa dia naik ke atas? Sebab tension dia lebih besar daripada WB, daripada dia punya weight. Jadi tu sebab saya buat weight ni pendek. Okay. Thank you, sir. Menunjukkan perbezaan di antara force tu. Sir, yang nombor 4 tu, weight dia memang yang M2 dengan M3 tu panjang sikit tak boleh ke? Tu? Yang ni? Boleh. Yang ni tak ada masalah. Okay, yang ni tak ada masalah sebab dia tak bagi tahu berat dia berapa. Dia just bagi tahu M1, M2, M3 saja, dia tak tahu, bagi tahu berat pun. Okey. Dia sebenarnya benda ni sepatutnya kena buat ikut scale lah, tapi untuk kes yang macam ni, macam kalau yang ni obvious sangat lah. Dia ada memangnya ada dua sahaja komponen. Okey, dua sahaja force. Jadi
kita bolehlah buat ikut dia punya panjang pendek tu. Okey. Contoh macam yang ini pula, contoh nombor 2 ni, dia tak kisah sangat. Sebab dia punya dia punya bila kita nak solve benda tu kan, dia punya dimension tu dia lebih daripada one dimension saja dalam satu garisan. Kalau macam ni dia 2 dimension, jadi dia susah untuk kita nak tentukan mana besar mana kecil sebenarnya. Okey. Okey, kita buat nombor 5 lah. Okey, nombor 5, figure 7 shows box A with mass of 5 kg on a frictionless plane inclined at angle 45 degree. Box A is connected via a cord of negligible mass to box B of mass 2 kg on a rough plane. Okay, both boxes are at rest. Okay, so first bagi tahu dekat belah sini, kat A ni dia punya surface dia rough. Dia frictionless. Okay, frictionless maksudnya smooth. Dekat sini rough. Okay, so kita boleh tahulah kat A nanti mesti tak ada friction, B ada friction. Okay, so apa force yang terlibat? Okay, yang pertama weight. Dua-dua mesti ada. Kemudian dia ada normal. Lagi ada tali mesti ada. Tension. Yes, friction tak ada. Untuk A, friction tak ada sebab dia frictionless. Okay, untuk B ada tension, ada normal dan ada friction kan? mana? Friction dia ke bawah. Ke bawah ya, ke bawah. Ke belakang situ. Kenapa ke situ? Kenapa dia ke bawah? Sebab sepatutnya A ni lagi berat daripada B, so secara logiknya sepatutnya lah objek B ni tend to gerak ke atas, tapi disebabkan oleh friction yang opus pergerakan tersebut, dia tak bergerak lah. The box are at rest. Jadi kita lukis dia punya free body diagram. So ini untuk A dan B. F. Okay, S. Okay, so itu cara macam mana kita nak lukis free body diagram. Okay, jadi ingatlah cara-cara nak lukis free body diagram dan dia punya syarat-syarat dia. Sebab apa? Sebab dia penting. Sebab dia penting bila kita nak buat, kita nak masuk subtopik yang kedua nanti. Okay, ada soalan setakat ni untuk free body diagram? Sebelum saya nak masuk untuk part yang kedua pula, subtopik yang kedua. Tak ada? Tak ada sir. Tak ada. Tak ada. Kita masuk subtopik yang kedua. Okay, conservation of silap. 3 nampak ni. Korang. Okey, forces jadi kita masuk 4.2. Okey, dalam 4.2 kita ada dua learning outcome. Yang pertama, state Newton law of motion, dan yang kedua, apply Newton's law of motion. Okey, kita terus tengok kepada
Newton's law of motion. Jadi rasanya semua orang tahu Newton's law of motion ada 3. Okay, Newton first law, Newton second law dan juga Newton third law. Okay, untuk Newton first law, apa yang Newton first law bagi tahu? Dia states that an object at rest will remain at rest or continues to move with uniform velocity in a straight line unless it is acted upon by an external force. So itu adalah Newton first law. Okay, dia nak bagi tahu sekiranya kita ada satu objek tu, dia dalam keadaan pegun ataupun tidak bergerak, dia akan selamanya tidak bergerak. Dan apabila suatu objek tu bergerak dalam uniform velocity, dia akan selamanya bergerak dalam uniform velocity unless ada external force yang dikenakan kepada objek tersebut. Okey. Okey, so okey, daripada first law tu kita dapat satu idea. Okay, the first law give the idea of inertia, di mana inertia is defined as the tendency of an object to resist any change in its state of rest or motion. Okay, so itu, so basically kita punya Newton first law adalah berkaitan dengan inertia. Inertia adalah tendensi suatu objek tu untuk resist segala perubahan. Okay, maksudnya kalau objek tu tak bergerak, dia akan tend ataupun dia akan cenderung untuk tak bergerak. Okay, ataupun kalau objek tu bergerak, dia akan cenderung untuk teruskan pergerakan walaupun ada usaha untuk memberhentikan dia. Okay, contoh. Okay, contoh yang selalu digunakan dalam inertia ni, yang inilah coin. Kita letak coin atas cupboard, lepas tu bawah tu kita letak gelas. Apa yang kita buat? Kita tarik cupboard tu. So apa yang terjadi? Coin tu akan jatuh. Coin tu tidak ikut cupboard tu. Sebab apa? Sebabkan oleh inertia. Okay, inertia of the coin maintains its state of rest and falls into the glass due to gravity. Okay, so pada asalnya coin tu dalam keadaan rest. Okay, disebabkan oleh inertia tu. Inertia dia punya inertia, dia pun nak maintain dalam keadaan rest walaupun kita tarik dia ke tepi kan. Okay. Kemudian contoh yang kedua, bila masa kita bawa kereta, tiba-tiba kita brake emergency. So apa yang berlaku? Badan kita akan ke depan, tend to move forward even though the car is trying to stop. Sebab apa? Sebab oleh inertia jugalah. Okay, kita punya badan tend to nak maintain kan kita punya, kan awal-awal tu kita dah bergerak, so dia nak maintain the state of motion tu. Okay, so walaupun kita stop, badan kita tak stop, badan kita nak continue untuk bergerak disebabkan oleh inertia. Okay, kalau yang ni pula bus pula, dikata apa? When a vehicle take a sudden turn towards the left, the person seated inside the vehicle is pushed toward the right. Okay, ini pula kenapa? Sebab bila kita pusing ke kiri, okay, badan kita akan ke kanan. Sebab apa? Pada asalnya kita berada dekat kanan. Okay, tiba-tiba kita bergerak ke kiri. Jadi kita punya badan tu tend untuk maintain state of motion yang sebelumnya. Okay, boleh faham apa inertia? Maksudnya inertia ni tak ada masalah lah. Okay, ke Newton first law? Ada apa-apa soalan berkaitan Newton first law? Okay, Tak ada. Tak ada. Okay, tak ada. Kita tengok Newton second law. Untuk Newton second law, okay, pada asalnya Newton second law states that the rate of change of linear momentum of a moving body is proportional to the resultant force and is in the same direction as the force acting on it.
Okey, jadi pada awalnya Newton's second law adalah ini. Ini dia. Mana beritahu rate of change of momentum is directly proportional to force. Okey, resultant force. Kemudian kita return, kita boleh tulis balik kita punya Newton second law dan akhirnya kita dapat, saya skip lah yang atas ni saya skip yang atas ni, dan akhirnya kita akan dapat satu equation Newton second law yang baru, iaitu F equal to ma. Okay, ini just dia punya derivation ya. Dia derive daripada equation atas ni. Sebenarnya F sama dengan ma dia derive daripada equation yang ni, sampailah kita dapat F equal to ma, di mana yang saya rasa ini equation ni kita lebih familiar dengan equation ni lah untuk Newton second law. So basically Newton second law dia berkisarkan tentang formula F sama dengan ma, di mana dia bagi tahu resultant force is directly proportional to acceleration. Okay, so apa dia bagi tahu? The direction of the resultant force always in the same direction of the acceleration. Okay, direction dia sama. Okay, net force. Okay, sigma F is a net force or effective force or resultant force. Benda ni adalah benda yang sama lah. Net force, effective force, resultant force adalah benda yang sama. It is the force that causes the motion of an object. Okay, ni kena highlight sikit ni. Force that causes the motion of an object. Okay, objek tu bergerak sebab apa? Sebab disebabkan oleh adanya resultant force. Okay, if the forces act on an object and the object moving at uniform acceleration, hence F net equal to ma. Okay, kemudian Newton third law. Okay, untuk Newton third law states every action force has a reaction force that is equal in magnitude but opposite in direction. Okay, jelas kat situ rasanya. Every action has a reaction force. Contoh yang diberi, kita ada tangan. Okay, tangan ni kita buat apa? Kita tolak dinding. Okay, so bila kita tolak dinding, kita dah exert force ke atas dinding ni lah. Okay, atas wall ni. Okay, so kita exert F AB. AB ni maksudnya force A on B. Okay, pada masa yang sama disebabkan oleh Newton third law ni bagi tahu every action mesti ada reaction. So wall pada masa yang sama dia exert force yang sama besar ke atas tangan kita. Ke atas tangan ni. So force yang dia exert adalah FBAB on A. So itu adalah reaction force. So yang A ni action, B ni reaction. Okay, sama juga contoh lain. Macam ada satu objek kita letakkan di atas meja. Okay, so bila kita letak objek ni ke atas meja, so objek ni dia ada mass. So bila ada mass dia ada weight. So weight adalah sejenis force. Okay, so objek ni dia sedang exert weight dia ke atas meja. Pada masa yang sama, meja ni pun akan exert normal force ke atas objek tu. Itu yang dikatakan action dan reaction. So weight ni adalah ni action dan normal ni adalah reaction force. So kadang-kadang normal, kadang-kadang dalam sesetengah buku dia tak tulis N, dia tak tulis N, kadang-kadang dia tulis R. R tu melambangkan reaction force. Okay, tapi dalam kita punya syllabus dia buat dalam bentuk N lah. Dia tulis N. Benda yang sama, normal ataupun reaction. Okay.
Okey, sekarang kita nak tengok pula, kita nak cuba cari berapa nilai n. Okey, berapa nilai, macam mana kita nak tentukan nilai n? Kita tahu. Okey, kalau weight tu kita tahu formula dia apa. Formula weight adalah mg. Weight tu adalah gravitational force. Okey, weight adalah gravitational force. So dia sama dengan mg. Okey, mass times gravitational acceleration, iaitu weight. Tapi normal, apa formula normal? So normal ni dia tak ada formula. Okey, dia tak ada formula. Dia adalah reaction force ataupun betul lah, reaction force. Reaction force. Tadi cara kita nak buat dia, cara kita nak tentukan nilai n ni adalah melalui beberapa kes ni. Kita tengok satu-satu kes ya. So yang pertama, kes pertama, horizontal surface. Kita ada object lies at rest on flat horizontal surface as shown in figure below. Okay, macam tadi, macam saya lukis tadi lah. So action dia apa? Weight of an object is exerted on the horizontal surface. Dan reaction dia adalah surface is exerted a force n, which is normal force on the object. Okay, jadi kita punya resultant force sama dengan n tolak mg. Ya, bukan. Ya. Okey, menurut Newton second law. Okay, saya start daripada awal lah. So Newton second law bagi tahu resultant force is equal to ma. So resultant force untuk case horizontal surface ni, object lies on the horizontal surface. Okay, dia punya resultant force adalah n tolak mg. Dan disebabkan dia tak bergerak, okay, dia tak bergerak, so acceleration dia akan jadi kosong. Jadi kita akan dapat normal force kita sama dengan mg. Okay, boleh faham ke apa yang saya buat? Boleh. Okay, boleh ya. Okay. Okay, untuk nombor 2, inclined plane. An object lies at rest on the rough inclined plane. Okay, sekarang macam mana kita nak tentukan dia punya normal force? Okay, so action kita adalah y component of the object weight is exerted on inclined surface. Dan dia punya reaction adalah normal force. Jadi bila kita ada kita ada objek macam tu, saya lukis balik. Okay. So weight dia ke bawah. Okay, weight dia ke bawah. So yang sini Wx, Wy. Okay. So action dia adalah y component. Okay, dia punya apa tu, objek tu punya action ke atas surface adalah y component dia. Okay, yang dia mesti perpendicular to the surface lah. Okay, dan dia punya reaction adalah normal. Okay, jadi wy ni sama dengan, okay, ni theta. So kalau theta kat sini, sini dia punya theta dekat sini. So nak tentukan wy ni apa, kita tengok theta ni dekat mana. So kalau theta ni dekat y akan jadi cos. So kat sini dia akan jadi w cos theta. Okey, jadi kita punya sama dengan ma. So objek tu tidak bergerak, rest. Jadi acceleration dia akan jadi kosong. Dan kita punya resultant force adalah, dalam y component kita ada n dan w cos theta. N tolak w cos theta. So normal force akan sama dengan w cos theta ataupun mg cos theta. Okey, boleh?
Okey, untuk nombor 3 pula, motion of a lift. Okey, untuk motion of a lift kita ada 3 situasi, di mana yang pertama lift tu bergerak uniform velocity, yang kedua dia bergerak ke atas, dan yang ketiga dia bergerak ke bawah. Okay. So yang pertama, lift moving upward at uniform velocity. So pertama kita tengok dulu dia punya force yang ada lah. Okay, mg dengan normal. Okay, mg dengan normal ataupun weight dengan normal. Jadi kalau nak lukis free body diagram, kita boleh lukis ni lah. Ini mg, ini normal. Okay, so dia bergerak uniform velocity. Jadi Fy kita sama dengan ma. So bila uniform velocity, acceleration kita akan jadi kosong. Jadi kita punya resultant force adalah N tolak mg. Jadi N sama dengan mg. Okay, ini untuk lift yang bergerak dalam uniform velocity. Okay, untuk case yang kedua, lift moving upward at a constant acceleration. Okay, kita punya lift bergerak ke atas dengan constant acceleration. So bila dia gerak ke atas, kita tahu force yang ke atas mesti lagi besar dengan kat bawah. Okay, so kita boleh lukis N dia lebih besar dan mg dia kecil. Jadi Fy sama dengan ma. Okay, kali ni dia tak kosong sebab dia ada acceleration. Jadi Fy kita dia akan jadi N tolak mg sama dengan ma. So N is equal to ma plus mg. Okay, dan last kali untuk case di mana kita punya lift tu moving downward. Okay, bila dia moving downward, mesti dia punya force dekat bawah tu lebih besar daripada force yang ke atas. Jadi Fy sama dengan ma. Fy kita akan jadi mg minus n. So normal kita akan sama dengan mg minus ma. Okay, jadi apa yang saya cuba tunjukkan adalah, so N is also known as apparent weight and W is true weight. Apparent weight ni apa maksud apparent weight? Apparent weight ni maksudnya force yang kita rasa. Okay, force yang kita rasa. So bila kita naik atas, okay, apparent weight kita akan besar. Sebab apa? Ma tambah mg. Contoh ma kita 10, mg kita 50. So kita akan rasa, contohlah, contoh. Ni contoh, ma kita 10, mg kita 50. Contoh. So bila kita naik, kita akan rasa 60 Newton force. Okay. Dan bila kita turun ke bawah pula, dia punya normal force ataupun apparent weight, apa yang kita rasa adalah mg tolak ma. So mg tadi 50, tolak 10 kita akan rasa 40 Newton. Kita akan rasa lebih ringan. Yang tu sebabnya kalau kita ada penimbang berat, kita letak dekat lift. Okay. Kalau rasa nak ringan, awak timbang berat awak ketika lift sedang turun. So dia punya penimbang tu dia akan menunjukkan berat yang kurang daripada berat sebenar. Okay, so berat sebenar awak tu weight. Okay. So penimbang tu akan menunjukkan mg tolak ma. So bila kalau timbang semasa kita naik lift, kita punya penimbang tu akan menunjukkan lebih berat lah. Okay, disebabkan oleh ni ma tambah mg tu. Okay, macam mana? Faham ke? Faham.
Faham. Faham. Okay, bagus. Okay, so rasanya saya nak stop kat situ lah. Okay, sebab yang bawah ni 4.2b ni dia panjang. Okay, panjang dan rasanya dalam masa 15 minit tak sempat untuk saya habiskan. Jadi rasanya sampai situ saja kelas untuk hari ini. Ada apa soalan sebelum kita berhenti?